Macam mana Datuk tengok sekarang ni UMNO, khususnya peringkat akaumbi pasca PRU 15 ni, macam mana? Sekarang ni kita dah UMNO sekarang dah JV dengan DAP dengan harapan dia, macam mana tu? Dia dalam keadaan hari ini satu polemik politik yang cukup berbeza. Ia memerlukan satu dinamika politik yang begitu kuat. Sebab selepas PRU 15, perkara yang tidak terlintas dalam kepimpinan parti dan juga akaumbi parti, bila kita boleh bekerjasama dengan parti musuh tradisi kita seperti DAP dan PKR, termasuk Amanah. Jadi ini orang cakap satu perkara yang perlu kita ambil peduli dan perlu kita memberikan penjelasan dan penerangan kepada akaumbi kenapa perlu ada kerjasama ini. Dan dalam masa selepas PRU 15 sudah pasti ini yang telah digerakkan oleh kepimpinan utama untuk memberikan penjelasan penerangan di peringkat akaumbi kenapa ada kerjasama di peringkat nasional apabila kita wujudkan kerajaan perpaduan. Jadi ianya bukan satu perkara mudah, tetapi ianya perlu dilaksanakan. Dan pemilihan parti kali ini adalah satu pemilihan parti yang amat penting, iaitu akan memastikan kapal bahtera untuk kita sediakan kesiapsiagaan kita menuju ke arah road to PRU 16. Jadi kita akan pastikan kapal-kapal bahtera ni yang akan berlayar terus ke hadapan ni diletakkan dengan barisan kepimpinan-kepimpinan yang boleh merelevankan parti kita dan boleh memastikan keyakinan rakyat kembali kepada Barisan Nasional UMNO sebelum menghadapi PRU yang ke-16. Okay, Datuk cakap tadi kan, pass is pass kan. Walaupun Datuk masa tu, sekarang yang belakang sebelum PRU ni, kita pass is pass. Kan Datuk menawarkan diri sebagai ketua pemuda kan. Maknanya ada yang kata Datuk bidang sosial kita lalang lah, berkawan lah kan. Apa sebenarnya Datuk dia sebenarnya bila mengatakan tentang persepsi yang mengatakan lalang sebagainya, kita kena tanya diri kita. Sebagai pemimpin sudah pasti keutamaan kita adalah ahli UMNO, keluarga UMNO. Dan kita meletakkan diri kita menghormati kepimpinan UMNO. Kita tahu, saya dulu begitu rapat dengan bekas presiden kita, iaitu Datuk Seri Najib bin Tun Abdul Razak. Sehingga hari ini saya menghormati beliau sebagai pimpinan parti. Dan apabila berubah ke arah Datuk Seri Zaid Hamidi dan sebagainya, takkan saya nak menidakkan Datuk Najib bin Tun Abdul Razak. Sudah pasti kita kena menghormati pula presiden baru. Dan ada yang mengatakan saya rapat dengan mantan Perdana Menteri ke-9. Untuk maklumat, siapa yang mengenali saya secara dekat tahu saya dengan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ni rapat sejak tahun 2008 dan sentiasa bersama sejak 2008 sehingga ke saat akhir. Dan beliau juga pimpinan UMNO. Jadi tidak perlu ada istilah mengatakan lalang kerana kesemua mereka adalah pimpinan UMNO. Sejak bila kita menghormati pimpinan UMNO? Sejak bila kita mengangkat pimpinan UMNO? Sejak bila kita mempertahankan barisan kepimpinan UMNO ni dianggap sebagai satu naratif mengatakan lalang? Jadi inilah orang cakap perkara-perkara yang tidak baik yang perlu kita jelaskan kepada masyarakat dan juga rakyat, terutama akaumbi UMNO. Hari ini bila kita bercerita tentang kita bersama pimpinan, bila bersama pimpinan sudah pasti daripada kerusi presiden, timbalan presiden, naib presiden, ketua-ketua sayap dan barisan majlis tertinggi dan juga pimpinan negeri dan juga pimpinan bahagian. Itu tanggungjawab kita. Sebab itu bagi saya, selepas kita habis PRU ke-15, semua yang telah berlalu ni dan kita ambil sebagai satu cakap pengajaran kepada kita untuk kita terus maju ke hadapan. Jadi kita tutup buku lama, kita belajar daripada kesilapan. Ini adalah masanya untuk kita buka buku baru, wadah baru, wadah perjuangan baru, untuk kita pastikan kembali membina istana yang begitu cantik yang pernah kita bina. Istana UMNO ni merupakan orang cakap tempat teduh orang Melayu. Tetapi hari ini tempat teduh orang Melayu yang berpuluh tahun ini telah musnah kerana orang Melayu ada option yang lain. Satu parti yang lain yang mereka lihat boleh mereka duduk dan bernaung. Dan sebagai sebuah parti politik yang konsisten memperjuangkan agenda agama, bangsa dan negara, kita sudah pasti perlu membina kembali istana ini. Kita tidak boleh membiarkan istana ini terus roboh, terus retak dan sebagainya. Ini masanya untuk barisan pimpinan-pimpinan yang akan menjadi pemimpin mengepalai kapal baru selepas pemilihan ini untuk kembali membina istana ini. Meletak batu sikit demi sedikit. Batu tu apa? Batu kepercayaan akaumbi, batu kepercayaan rakyat. Membina kembali UMNO ni sebagai sebuah parti yang diguruni, disayangi, dihormati oleh pihak lawan pun mau pihak lawan. Maknanya tu, walaupun pelbagai
setiap ahli UMNO ataupun pihak UMNO mempunyai berbagai cara lah. Tapi matlamatnya satu, mempertahankan UMNO dan memperjuangkan UMNO. Kerana itu saya kena bagi tahu, matlamat utama pimpinan UMNO adalah mempertahankan kepimpinan, mempertahankan parti UMNO itu. Macam saya bagi tahu banyak kali, pemimpin datang dan pergi, but the party stay. Dan saya juga harus terima hakikat kalau Wak Imah apa saja jadi kepada saya, jikalau saya diambil tindakan dan sebagainya, saya harus aku. Kerana saya berjaya sehingga hari ini disebabkan jasa UMNO kepada diri saya. Dan kalau kata pimpinan parti mengambil apa jua tindakan, tak katalah saya nak kena tindakan. Tetapi kalau ada, saya selaku pimpinan parti harus akur keputusan parti. Kerana for me, saya secara konsisten, I'm a party man. I will abide apa saja keputusan parti. Wak Imah sehingga digantung atau dipecat, saya hormati keputusan parti. Tetapi kena ingat, the party stay, pemimpin datang dan pergi. Dan itu prinsip saya sejak saya menjadi ahli UMNO 7 hari bulan 1 1995, iaitu I'm a party man. Seorang yang berpegang kepada konsep kepartian, ketaatan kepada parti. Itu prinsip saya. Dan saya sehingga hari ini tidak pernah berubah pada konsep kepartian saya. Apa saja keputusan parti secara rasmi, saya akan terima dan saya akan terus mempertahankan keputusan rasmi parti. Itu untuk menawarkan diri sebagai ketua muda UMNO kan. Mungkin ada generasi muda UMNO ke sekarang ni tak tahu, tak mengenali Datuk Arman ni. Saya rasa kalau kata tak mengenali itu mungkin tak berapa betul lah. Mereka kenal tetapi tidak mendalami pengalaman saya. Pengalaman saya dalam pemuda ni lama, terutama di peringkat pusat. Baru-baru ni ada juga satu wawancara saya nyatakan, saya pernah duduk di bawah Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein ketika beliau menjadi Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Di penggal pertama, saya duduk di bawah Biro Amal Malaysia. Pengerusinya Datuk Seri Mukhlis Mahathir. Penggal kedua Datuk Seri Syam, saya di bawah Datuk Aziz Rahim, di bawah Biro Putra UMNO. Dan ketika transformasi daripada Datuk Syam kepada Khairi Jamaluddin, saya duduk di penggal pertama, saya duduk sebagai timbalan pengerusi unit pidato pemuda UMNO Malaysia. Dan pengerusinya Saudara Lokman Nur Adam. Dan penggal kedua, saya menjadi Exco Pemuda dan terus menjadi pengerusi Brigade Kesetaraan Muda. Maknanya pengalaman saya dalam pemuda ni di peringkat nasional lebih daripada 20 tahun. Belum cerita lagi pengalaman saya di peringkat cawangan, di peringkat bahagian, sehingga meletakkan diri saya di peringkat nasional. Dan habis je zaman saya pemuda, saya menawarkan diri saya sebagai Ketua UMNO bahagian Subang. Bertanding, bukan lantikan, bertanding. Orang tahu bukan satu perkara mudah nak menang jawatan Ketua UMNO bahagian ni. Terutama habis zaman pemuda. Dan saya habis zaman pemuda, saya menawarkan diri, saya lawan pada pemilihan lepas dan alhamdulillah mendapat mandat dan kepercayaan daripada Akar Rumbi sehingga saya diberikan mandat sebagai Ketua UMNO bahagian di Subang. Selepas saya menjadi Ketua UMNO bahagian, saya lihat saya dimaklumkan ketika itu Datuk Seri Zahid Hamidi, Presiden UMNO, ingin melantik saya sebagai Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO dan saya menerima jawatan sebagai Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia daripada awal, dan semalam merupakan mesyuarat terakhir Majlis Tertinggi UMNO Malaysia, maknanya sepenggal. Saya berjuang bersama Majlis Tertinggi dan pengalaman saya selama 20 tahun dalam pergerakan pemuda, pengalaman saya selama satu penggal sebagai Ahli Majlis Kerja Tertinggi, ini boleh didapatkan satu, orang cakap, satu gabungan untuk saya salur balik kepada pimpinan-pimpinan baru yang akan mengetuai kapal pemuda UMNO. Dan saya yakin pengalaman ini boleh kembali menghebatkan pergerakan pemuda UMNO Malaysia, kembali dihormati, kembali mendapat keyakinan bukan sahaja pada Akar Rumbi tetapi juga kepada rakyat dan masyarakat dalam negara kita. Betul, Datuk Cakap untuk dilantik sebagai MKT oleh Presiden dan selama 5 tahun tu, 5 tahun ni Datuk kelihatan tidak sebulu ke dengan Presiden, tapi Datuk dapat kekal selama 5 tahun dahsyat tu. Dia sebenarnya bagi saya, bila orang kata saya bukan kapal Presiden, inilah yang dikatakan naratif yang tidak baik. Sebagai pemimpin, kita harus berani memberikan pandangan, kritikan, cadangan kepada parti. Kerana sebagai Ahli Majlis Kerja Tertinggi, kita merupakan badan pemikir tertinggi parti. Dan tiap cadangan, tiap kritikan, tiap pandangan bagi saya adalah untuk mengukuhkan parti. Sebab itu bagi saya, agree to disagree. Itu penting dalam parti. Dan tidak menidakkan saya, tidak menyokong Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO. Tidak pernah ada satu kalam daripada saya ataupun statement saya maupun menyuruh Presiden UMNO letak jawatan, tidak pernah. Kerana saya, I'm a party man. Selagi parti belum buat keputusan, saya akan menyuarakan pandangan, akan menyuarakan kritikan, menyuarakan apa yang perlu disampaikan, khususnya suara daripada Akar Rumbi
Saya nyatakan kepada kepimpinan. Tetapi apabila saya dilihat begitu vokal, menyatakan pendirian, menyatakan pandangan, kritikan, ada pihak yang cuba membuatkan satu spekulasi dan naratif mengatakan saya bukan budak Datuk Seri Zahid Hamidi. Kalau saya bukan budak Datuk Seri Zahid Hamidi dan bukan orang presiden dan bukan orang kepimpinan parti, saya dah dipecat sejak awal. Tetapi sehingga semalam saya masih lagi ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia kerana pimpinan tertinggi tahu I voice out, saya beri pandangan kerana kepentingan parti, dan tiap kali saya voice out selalunya dalam mesyuarat majlis tertinggi menggunakan saluran betul. Saya tak menjerit dekat luar, saya tak turun ke jalanan, tidak menghina mana-mana kepimpinan parti. Kerana itu pendirian saya sejak mula hingga hari ini. Nak tanya Datuk, adakah kalau Datuk diberi peluang, adakah Datuk akan buka esko mahasiswa ni untuk dipertandingkan? Ini perkara menarik. Sebab salah satu cadangan saya bila kita nak membuat satu political reform dalam pemuda untuk memastikan pemuda ini dilihat segar, diterima oleh anak muda, saya mengambil satu pendekatan tidak lama lagi jikalau diberikan mandat. Barisan esko lantikan daripada 25 orang, 5 lantikan di peringkat bahagian di bawah kepimpinan bahagian pemuda, saya akan meminta pada mereka wajib untuk meletak pimpinan-pimpinan muda yang mewakili BNYB, mewakili UMNO Siswa, mewakili Belia 4B, MYC, semua badan-badan NGO yang dilihat menyokong parti UMNO harus diberikan peluang dan ruang diduduk sebagai AJK pemuda bahagian untuk menjadikan sebahagian orang cakap pelapis muda untuk kita pastikan golongan muda ni dapat pengalaman sebagai pemimpin dalam parti politik. Dan saya rasa ramai anak muda di luar sana, khususnya UMNO Siswa, BNYB, Belia 4B, MYC, rakan-rakan NGO di luar sana terkejut bila saya nyatakan kali ini kita perlu memberi ruang kepada anak muda seperti mereka ni, diberikan peluang dan ruang untuk duduk dalam kepimpinan parti di peringkat bahagian. Jangan kita ada budaya untuk sembelih mereka. Bila ada budaya sembelih mereka, akhirnya anak muda yang ada idealis ni, yang ada fahaman ini, ada ketabahan ini akan menjauhkan diri daripada parti, pergi kepada lain. Jadi akan merugikan parti politik UMNO. Jadi bagi saya, kita harus berani, kita harus meletakkan pimpinan-pimpinan NGO ni ke dalam lantikan pemuda bahagian. Dan saya juga, kalau diberikan mandat, bukan jadi pemuda bahagian, saya akan laksanakan esko lantikan di peringkat pusat, di mana mewakili NGO-NGO muda diletak dalam barisan pimpinan saya kalau saya diberikan mandat sebagai Ketua Peguam Pemuda UMNO Malaysia. Betul, tanya sekarang Datuk menawarkan diri sebagai Ketua Pemuda UMNO kan. Setakat ni macam mana cara berkempen ada berjalan lancar? Kita menghormati tata tertib yang telah dibuat oleh jawatan kuasa pemilihan parti, iaitu menyeru kita menggunakan media sosial dan sebagainya. Saya yakin kerana salah satu cara untuk kita training diri kita, untuk kita latih diri kita untuk tidak ketinggalan dalam landscape politik semasa, sudah pasti penguasaan media sosial dan sebagainya. Tetapi bagi saya, kita tidak boleh menidakkan cara politik tradisional kita, iaitu bertemu dengan para perwakilan untuk suai kenal, untuk memberikan apa hala tuju kita jikalau kita diberikan mandat. Tak boleh tu. Buat masa ni tidak dibenarkan. Tetapi saya merayu kepada jawatan kuasa pemilihan parti untuk melihat perkara ini, kerana bagi saya UMNO adalah satu parti politik yang matang, a very democratic parti yang paling lama dalam negara kita. Jadi selain daripada mengikut arus pemodenan, jangan kita tinggalkan the concept of traditional politik. Dan saya merayu kepada jawatan kuasa pemilihan parti untuk mempertimbangkan cadangan ini, kerana kalau kita tengok di luar bandar, terutama di Perlis, di Kedah, di Kelantan, Terengganu, memang mereka ada social media. Tapi berapa peratus daripada mereka yang social media savvy? Mereka masih lagi memerlukan orang cakap sesi pengenalan, suai kenal. Tak kenal maka tak cinta. Ini pembudayaan politik budaya Melayu. Sebenarnya cara tu macam bertentangan dengan budaya Melayu, adab orang Melayu. Yes, adab orang Melayu, berjumpa, bertegur, menawarkan diri, dan ini perlu kita raikan demokrasi parti. Tapi saya tidak mahu menidakkan apa yang telah diputuskan oleh jawatan kuasa pemilihan parti dan tata etika. Saya hormat kerana I'm a party man. Tetapi minta ruang dan peluang sedikit untuk kita jangan tinggalkan kita punya demokrasi asas kita, iaitu duduk berbincang, mengenali
satu sama lain untuk meraihkan demokrasi parti. Tok, apa tu, kita balik pada nasional sikit kan. Sekarang ni kerajaan perpaduan ni dah nak menjangkau ke 2 bulan ke? 3 bulan. 3 bulan. Apa pendapat Datuk tentang, Bagi saya, kalau kita lihat kerajaan perpaduan ini, kerajaan kerjasama kita, walaupun kita dalam satu kerajaan, ia tidak menidakkan kita untuk menegur kepimpinan parti lawan kita, parti dalam kerajaan perpaduan. Kerana itu saya secara terbuka sebelum ini mengkritik saudara Rafizi, terutama dalam isu kepentingan kebajikan masyarakat, hala 7. What is the formula to solve this matter? Dan baru-baru ini juga saya menegur timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, Dr. Ramasamy ni, apabila mempertikaikan pejabat awam. Bagi saya, kenapa perlu mempertikaikan isu-isu yang remeh ni, sedangkan banyak lagi isu yang perlu diambil peduli, terutama tentang kos sara hidup, masalah ayam, telur dan sebagainya. Ini perkara utama yang perlu kita selesaikan, kerana hari ini kita lihat rakyat di luar ni terkesan. Jadi bagi saya, bila kita menegur barisan kabinet, barisan menteri, bukan kerana kita tak hormat keputusan parti sebagai sebuah kerajaan perpaduan, tetapi kena ingat, sebagai pimpinan, kita menegur kerana menjadi sebahagian daripada check and balance kepada rakyat. Suara kita mewakili rakyat, rakyat menyalurkan pandangan mereka kepada kita untuk kita salurkan kepada pimpinan untuk laksanakan. Contoh hari ini, rakyat terkesan dengan keadaan situasi yang tidak menentu, yang minta KWSP diluluskan, tetapi kerajaan tidak benarkan. Ini yang kita perlu ambil peduli. Sebelum ini mereka yang pernah mendesak kerajaan sebelum ini untuk meluluskan KWSP, hari ini bila diberikan kuasa, macam-macam alasan mengatakan sukar untuk melepaskan KWSP ini. Bagi saya, kena dengar rintihan rakyat keluar ni yang meminta pemberian KWSP ini secara bersasar. Siapa yang ada cukup bolehlah keluar, tak cukup tak bolehlah keluar. Jadi perkara-perkara ni yang perlu diambil peduli, kerana ini suara rakyat. Majoriti rakyat sekarang terkesan selepas pandemik COVID-19, ekonomi belum stabil, dan hari ini baru nak berjalan dan dilihat tidak membantu. Kos sara hidup makin meningkat, kos sara barang tidak selesai, bantuan asas dan perkara asas pada rakyat, makanan asas tidak dapat jalan penyelesaian. Apa penyelesaian untuk food security yang kita lihat amat penting kepada rakyat Malaysia? Apa penyelesaian tentang masalah alam sekitar yang menjadi pembicaraan anak-anak muda ni, alam sekitar yang tak pernah terfikir oleh pimpinan lalu? Jadi ini yang perlu kita ambil peduli. Jangan menidakkan orang muda di luar, dan tindakan untuk macam baru-baru ni kita dengar tentang tindakan diambil kepada pemain TikTok yang memberi komen kepada kerajaan. Kenapa hari ini? Dahulu mereka menyuarakan kebebasan bersuara, kebebasan bermedia, kebebasan berTikTok dan sebagainya. Hari ini diberikan mandat, dilihat mereka tidak seperti yang mereka katakan. Jadi bagi saya, jangan sekat kebebasan orang muda ni, jangan sekat. Tetapi kalau itu saya cakap, tetapi tiap tindakan yang mereka buat, mereka harus berani mempunyai kepertanggungjawapan. Kalau you keluarkan kenyataan yang dilihat tidak betul, fitnah, mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang boleh mengganggu gugat perpaduan kaum, melihat fitnah yang terlampau, ini boleh diambil tindakan, kerana ini mereka harus diberikan kepertanggungjawapan. Tetapi bukannya mengugut anak muda untuk bersosial dalam sosial media. Ini tidak sepatutnya berlaku dalam keadaan landscape politik yang baru dan negara kita ke arah sebuah negara yang lebih moden. Betul, kita tu ada sekarang landscape politik kita sekarang ni kan, tiba-tiba boleh tukar. Dulu kawan musuh, tiba dalam satu hari boleh tukar. Tapi pasal ini mereka yang akan berusaha pada 2016. Ini bagi saya, this is art politics. There is no permanent friend, there is no permanent enemy. There is only hala 7 yang kebersamaan. Sebab tu sebab itu hari ini kita ada kerajaan gabungan. Kerana kita ketepikan perbezaan, meletakkan keutamaan negara kita untuk membina negara kita, terutama apabila mendapat titah daripada Tuanku yang di-Pertuan Agong. Jadi kita meletakkan titah yang di-Pertuan Agong itu sebagai perkara utama, asas awal untuk kita menubuhkan kerajaan. Sebab itu bagi saya, there's no permanent enemy, there's no permanent friend, but there's a common interest, iaitu membina negara kita. Adakah Tok rasa atau umbi UMNO tu, ahli UMNO majoritinya masih lagi dalam peringkat untuk menyesuaikan diri dengan? Ya, masih lagi. Ni kita tidak boleh menipu diri kita. Sebagai pemimpin, saya tidak suka menipu apa yang berlaku. Masyarakat di luar bandar masih lagi keliru
dalam situasi kerajaan campuran yang ini, dan pentingnya untuk pimpinan di peringkat Akaumbi dan juga pimpinan di luar bandar untuk turun untuk memberikan penjelasan. Macam saya nyatakan tadi, penjelasan, penerangan harus diberikan agar kekeliruan ini tidak menjadi satu polemik, akhirnya Akaumbi UMNO meninggalkan parti. Jadi kita perlu memberikan penjelasan yang jelas. Dan kali masih kurang lagi kempen-kempen ataupun majlis-majlis sepentas antara harapan yang BM. Mana ada? Mungkin selepas pemilihan parti. Mungkin selepas pemilihan parti ni kita akan lihatlah barisan kepimpinan parti mungkin di atas satu pentas untuk berceramah, memberi penjelasan, memberi apa saja di atas satu pentas. Jadi selagi belum habis pemilihan parti ni, kita tunggu. Kerana ini orang cakap the dynamic and progressive politics dalam negara kita. Kita tu ada ke nak mendedahkan apa-apa eksklusif ke masih? Tak perlu mendedahkan sebab saya bagi saya very simple. Saya seorang pemimpin yang very demokratik, yang berpegang kepada suara Akaumbi. Dan saya merayu kepada perwakilan seluruh negara, anak-anak muda semua yang menjadi pengundi kepada pemilihan parti ini untuk memberi saya peluang untuk menjadi Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Sebab pertama, bila saya menawarkan diri sebagai Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia ni, bukan atas desakan orang, bukan atas orang cakap ada kuda-kuda yang menaja dan sebagainya. Tetapi lepas saya solat istikharah, memikirkan lebih 2 ke 3 minggu memikirkan keputusan saya, akhirnya saya istiqamah apabila saya rasakan saya perlu menawarkan diri sebagai Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, bukan kerana nak glamour, tetapi kerana sayangnya saya kepada pergerakan pemuda ni. Dan sampainya masa untuk kita kembalikan zaman kehebatan pemuda itu dirasai balik oleh generasi baru sebagai generasi pewaris perjuangan. Kembali hebatkan pemuda. Pemuda bangkit apa? Oh, apa dia? Pemuda bangkit kan tak lain. Saya bagi saya tu kita serahkan kepada kawan-kawan lain. Saya tagline saya very simple. Hebatkan pemuda. Sebab bagi saya kita perlu hebatkan pemuda. Kita kena ingat kehebatan pemuda zaman Datuk Harun, kehebatan pemuda zaman Datuk Sri Najib, kehebatan pemuda zaman Datuk Zri Zaid Hamidi, kehebatan pemuda zaman Nazri Aziz, kehebatan pemuda zaman Datuk Isham, kehebatan pemuda zaman KJ dan sehingga ke zaman Ashraf. Dan kita lihat bagaimananya kehebatan pemuda zaman tersebut. Dan ramai yang tak perasan zaman kehebatan tu Ketua Pemuda merupakan Ketua UMNO bahagian. Sebab itu apabila pemimpin Ketua Pemuda itu datang daripada Ketua UMNO bahagian, dia mempunyai koman yang boleh berbicara dengan ketua-ketua bahagian. Bagaimana hebatkan pemuda? Calon Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia mesti Ketua UMNO bahagian untuk berbicara dengan ketua-ketua UMNO bahagian untuk menciptakan hala tuju Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia untuk roadshow ke arah PRU16. Ini pandangan saya. Kehebatan pemuda zaman ketua-ketua pemuda merupakan Ketua UMNO bahagian. Bukan menidakkan ketua-ketua pemuda bahagian, tetapi keberanian itu perlu datang sebagai pimpinan daripada bahagian. So, I'm a very democratic person. Pemilihan parti ini adalah satu pemilihan keluarga UMNO. Pemilihan untuk mencari kepimpinan keluarga UMNO. Andai kata saya gugur daripada pemilihan parti, ia tidak menidakkan saya untuk terus berjuang dalam parti UMNO. Kerana bagi saya, the party come first. Dan kalau kata saya tak berjaya sebagai Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Wak Imah siapa saja Ketua Pemuda UMNO Malaysia, kita doakan beliau boleh membawa kembali kehebatan pemuda UMNO. Dan saya apabila menawarkan diri, saya memberikan 10 hala tuju saya, menceritakan apa yang akan saya laksanakan, gerak kerja, hala tuju, apa yang saya akan buat sepanjang 5 tahun sehingga tamatnya term saya sebagai Ketua Pemuda. Saya dah rungkaikan 10 perkara. Dan kalau ada pihak menawarkan diri, bagi saya ini lebih penting. Kita kena ceritakan apa yang perlu kita buat jika diberikan mandat. Dan hala tuju, visi dan misi kita bila diberikan mandat, itu lebih penting. Kerana kita tidak ada masa lagi. Dah menang baru nak buat, tak jadi. Dia kena buat sekarang. We must know what we want to do now. Bukannya dah menang baru nak fikir, tak boleh jadi. Dia kena laksanakan sekarang. Okay, Dok. Akhir sekali apa nak cakap? Akhir sekali, saya tidak suka berpura-pura. Saya bukan jenis pemimpin yang di depan lain, di belakang lain. Di hadapan inilah dia Datuk Arman Azhar. Diri saya tidak mau menjadi orang lain, saya menjadi diri saya dengan perasaan rendah diri, memohon sokongan daripada seluruh perwakilan pemuda UMNO Malaysia. Berikan saya mandat untuk saya hebatkan pemuda UMNO kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebatkan pemuda.